Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Ismail bersama-sama dengan ahli kumpulan yang lain, Anis Syakirah binti Wa'ad, Wan Nur Hafizah binti Wan Abdullah, Nur Maizatul Ikmah binti Mat Razi, Wafa Wahidah binti Harun dan Nur Anis Sofia binti Ahmad Nazri. Jadi pada hari ini, kami akan membentangkan artikel kami yang bertajuk Roots to Health in Developing Countries, Understanding the Intersection of Culture and Healing. Merujuk kepada bahagian pengenalan, mari kita tengok terlebih dahulu kepada matlamat artikel ini. Jadi matlamat artikel ini adalah untuk melihat kepada pegangan ataupun anggapan lazim dalam masyarakat berkaitan definisi kesihatan, penyakit dan juga rawatan. Dan di dalam artikel ini juga menerangkan bagaimana wujudnya perkaitan konteks budaya dengan aktiviti penyembuhan. Ia juga untuk memahami ciri-ciri dua pendekatan sistem penjagaan kesihatan seperti bayu perubatan dan etnoperubatan dalam konteks budaya yang berbeza. Dan artikel ini fokus kepada negara-negara membangun seperti negara-negara bukan barat di mana kepercayaan budaya, praktis tradisional dan hubungan sosial di negara-negara membangun ini berbeza dengan masyarakat barat. Penjagaan ataupun rawatan kesihatan dalam konteks budaya. Jadi aktiviti merawat kesihatan dalam masyarakat melibatkan hubungan antara pesakit dan perawat, norma sosial dan juga tingkah laku individu. Ia berkait dengan sistem sokongan dari kelompok masyarakat, sama ada untuk sistem perubatan itu diwujudkan atau dikekalkan dalam sesebuah masyarakat. Aktiviti harian ataupun proses menstruktur definisi kesihatan, penyakit dan rawatan ini adalah bergantung kepada pengalaman ataupun simptom-simptom yang dialami oleh pesakit. Ia juga bergantung kepada norma sosial, kebudayaan dan nilai-nilai yang dipegang dan dikongsi bersama. Pandangan terhadap proses biologikal adalah berbeza dari segi makna dan interpretasi mengikut kepada budaya. Contohnya adalah obesiti. Negara barat, sains bayu perubatan melihat obesiti ini sebagai satu kesan buruk terhadap kesihatan dan mengakibatkan pelbagai komplikasi kesihatan yang lain. Tetapi, berbeza di negara bukan barat seperti di Nigeria, di mana suku kaum Ibibio dan Erik, golongan wanita mereka cenderung untuk menjadi ataupun menggemukkan diri mereka bagi memastikan kesuburan sebelum berkahwin. Dan dalam beberapa budaya yang lain juga, obesiti ini dilihat sebagai lambang kepada kekayaan dan kehidupan yang lebih baik. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai sistem pendekatan kesihatan dari aspek model bioperubatan ataupun biomedical. Yang pertama, dia menerangkan dalam model bioperubatan ada 4 perkara. Yang pertama ialah andaian ukuran, di mana ukuran sesuatu penyakit itu tidak boleh dianggap sama oleh semua orang, terutama masyarakat non-western. Ini kerana setiap individu mempunyai sistem biologi badan yang berbeza. Dalam artikel ada menyebut mengenai contoh penyakit osteoporosis ataupun penyakit sakit tulang. Perubatan bio menekankan mereka yang mengidap penyakit ini perlu banyak mengambil kalsium, seperti perlu banyak minum susu. Namun wanita Asia Selatan dilihat kurang menerima laktosa kerana sistem badan mereka tidak dapat menerima susu. Dan seterusnya ialah penyakit yang diwarisi atau penyakit itu menjadi kebiasaan terhadap sesuatu masyarakat. Bagi contoh, bagi masyarakat black, mereka sering mendapat penyakit sickle cell ataupun sel darah merah. Manakala masyarakat Itali terbiasa dengan penyakit thalassemia. Yang kedua ialah mendefinisi dan juga melabel penyakit. Di sini bermaksud ciri tertentu populasi ataupun situasi kehidupan sesuatu kaum, suatu masyarakat akan membezakan pemahaman, label dan juga tafsiran mengenai kesihatan. Sebagai contoh, pakar psikiatri daripada British, dia mendiagnos pesakit Latin Amerika mengalami masalah psikiatrik. Tapi pakar psikiatri Latin Amerika yang juga merupakan sama kelompok masyarakat dengan pesakit itu, dia menganggap pesakit itu hanya berkelakuan normal, bukan dalam kategori masalah psikiatri. Jadi di sini kita dapat lihat
adanya sempadan budaya yang membezakan definisi dan juga diagnosis sesuatu penyakit tu. Okay, yang ketiga ialah doktrin etiologi spesifik. Okay, di sini di sini perubatan bio mengandaikan bahawa penyakit tertentu tu dikaitkan dengan proses biologi tertentu. Maksudnya setiap penyakit tu ada sebab tertentu. Contohnya, setiap penyakit tertentu tu akan ada tindak balas kimia yang spesifik. Begitu juga dengan setiap simptom yang berlaku menandakan ada penyakit tertentu lah. Contohnya orang yang ada diabetes mellitus, simptomnya adalah mereka akan sering membuang air kecil. Atau dalam cara yang lain juga kita boleh melihat bahawa orang yang selalu buang air kecil ni dia ada penyakit diabetes mellitus. Jadi sini kita dapat lihat bahawa simptom dan juga penyakit itu macam macam berbalik. Macam siapa yang ada simptom buang air kecil, maka dia akan ada penyakit diabetes. Siapa yang ada penyakit diabetes, maka simptomnya adalah buang air kecil. Biomedical akan melihat melalui cara itulah. Namun doktrin ini dilihat sekurang tepat untuk penyakit yang simptomnya sama. Yang maksud banyak penyakit lain juga yang boleh menyebabkan skizofrenia. Macam contoh, simptom untuk skizofrenia bukan hanya itu sahaja, bukan hanya tertumpu pada satu simptom sahaja. Banyak juga simptom lain yang akan mendorong kepada penyakit skizofrenia. Yang terakhir adalah yang keempat, andaian penyakit umum, di mana biomedical mengandaikan di mana setiap penyakit ada spesifik dan perbezaan ciri universal untuk spesies manusia. Contohnya, penyakit yang ditemui di masyarakat barat moden dijadikan seolah-olah benchmark ataupun taksonomi standard atau distandardisikan untuk semua. Andaian ini selalunya tidak selalu betul, kerana dalam contoh ada menyebut mengenai 811 pesakit yang didiagnos skizo mengikut prosedur standard diagnostik. Namun demikian, hanya 37% daripada 800 pesakit tadi yang betul-betul bertepatan mengikut kriteria standard tu. Jadi di sini bioperubatan membentuk perspektif budaya tertentu dunia barat mengenai penyakit apa dan juga bagaimana perubatan rawatan harus dijalankan. Seterusnya adalah doktrin saintifik berkecuali. Secara realitinya, nilai objektiviti dan juga naturality ni adalah sukar untuk dicapai. Mana penyembuhan di dalam masyarakat ini dia dipupuk oleh budaya, politik dan juga norma sosial. Di barat, fungsi sosial utama perubatan adalah peraturan dan juga kawalan satu jenis devian yang dipanggil sebagai sickness. Doktor dia mendapat hak daripada masyarakat menentukan jenis penyakit dan juga menentukan rawatan yang sesuai. Kalau daripada segi tradisional pula, diberikan hak adat untuk mengesan dan juga untuk mengawal keadaan. Baik, seterusnya ialah socio-cultural model ataupun ethnomedicine, di mana ia merupakan konsep lain dalam menggambarkan realiti dalam kalangan masyarakat bukan barat. Mereka ini mendefinisikan illness sebagai satu gangguan dalam hubungan sosial, dan penyebab kepada illness adalah merujuk kepada proses sosial dan bukannya biologi, bukan proses biologi. Contoh yang kita boleh ambil dalam artikel ini adalah mana seorang perawat di Afrika, mereka ini banyak menghabiskan masa bersama klien ataupun pesakit dengan sesi soal jawab tentang kesejahteraan ahli keluarga klien itu tadilah, mana tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat tentang ikatan ataupun hubungan yang terjalin, kerana ianya dapat menjadikan sebagai satu asas kepada rawatan. Oleh sebab itu, mereka mengatakan bahawa biomedical adalah sama dengan sosial budaya dan beranggapan bahawa adat dan juga tradisi dunia yang semakin berkembang ini menentukan, mengklasifikasikan dan menyatakan hubungan antara kesihatan sangat berkait rapat dengan peristiwa-peristiwa yang lepas.
Oleh itu, wujud dua andaian ilmu medicine dalam menjelaskan proses terjadinya penyakit. Yang pertama ialah personalistic system dan yang kedua ialah naturalistic system. Okay. Dalam personalistic system, punca penyakit ini dipercayai daripada campur tangan makhluk gaib seperti dewa, hantu, nenek moyang, ahli sihir dan sebagainya lah. Dan kepercayaan sistem ini adalah orang yang sakit ataupun yang ditimpa sakit itu adalah dikatakan sebagai mangsa, yang mana ada hukuman yang dikenakan secara khusus kepadanya. Mungkin mangsa ataupun pesakit itu melakukan perkara yang menimbulkan kemarahan dewa serta perkara yang bertentangan dengan adat. Okay. Dan seterusnya ialah naturalistic system, di mana sistem ini lebih seimbang lah kerana dia menerangkan penyakit secara sistematik dan bukannya bersifat pribadi semata-mata. Okay, contohnya di India, di mana kesihatan yang baik, kepercayaan di India, kesihatan yang baik boleh diperoleh daripada apabila tiada unsur sensitif pada tubuh seperti panas, sejuk dan sebagainya lah. Manakala di China pula, mereka percaya kepada konsep yin dan yang, di mana sesuai dengan usia ataupun dan keadaan individu di persekitaran secara semula jadi sosialnya. Dan apabila keseimbangan ini terganggu oleh sebab semula jadi seperti panas ataupun sejuk ataupun emosi, maka penyakit akan terjadi dalam diri seseorang. Okay, walau bagaimanapun, ethno-medical healing system ini mengatakan kepercayaan kepada personalistic system dan juga naturalistic system tentang penyebab-penyebab penyakit adalah tidak bersifat mutlak. Dan orang yang percaya kepada sistem personalistic adalah untuk menjelaskan kebanyakan penyakit daripada beberapa kemungkinan yang secara semula jadi. Tetapi kepercayaan etnomedical tentang penyebab penyakit menimbulkan teori alternatif tentang kesihatan, tentang penyakit dan juga tentang pendekatan rawatan. Dan ianya dijumpai di negara membangun yang mana ia mempunyai tahap pendekatan yang berbeza. Jadi, beberapa pendekatan alternatif ini juga merangkumi teori humoral dan patologi sosial, ubat Ayurveda, perubatan tradisional Cina, perubatan tradisional Amerika dan sebagainya. Saya Wahidah binti Harun. Saya akan membentangkan berkenaan teori humoral mengenai kesihatan dan penyakit. Patologi humor menegaskan bahawa tubuh manusia mengandungi 4 humor, iaitu darah, kahak, hempedu kuning dan hempedu hitam yang menyebabkan kesakitan dan kesihatan. Kesihatan terjadi apabila perkara-perkara tersebut berada di dalam kadar yang betul dari aspek kuantiti. Manakala kesakitan pula terjadi apabila salah satu perkara tersebut mengandungi lebihan atau terpisah di dalam badan dan tidak bercampur di antara satu sama lain. 4 humor tersebut berbeza kuantiti sepanjang tahun bergantung kepada iklim dan cuaca, maka ia hanya berlaku dalam waktu-waktu tertentu dalam setahun. Rawatan juga digunakan berdasarkan kepada perubahan musim. Untuk penyakit yang disebabkan oleh makan berlebihan boleh disembuhkan dengan berpuasa. Seterusnya, penyakit yang disebabkan oleh bersenam boleh disembuhkan dengan berehat. Manakala penyakit yang disebabkan oleh kelalaian boleh disembuhkan dengan tenaga. Seterusnya adalah berkenaan ubat Ayurveda. Di bahagian India moden yang mengamalkan perubatan Ayurveda, banyak makanan yang dianggap mempunyai kualiti pemanasan atau penyejukan seperti di dalam patologi humoral. Gabungan makanan dan ramuan yang betul dapat mengembalikan keseimbangan yang betul apabila keseimbangan badan terganggu. Seperti garam, iaitu makanan panas, termasuk telur, daging, susu, dal, madu dan gula. Tonda pula adalah makanan sejuk, termasuk buah, yogurt, dade, asam, beras dan air. Kepercayaan tersebut berakar pada perubatan Ayurveda, terutamanya di Sri Lanka dan India Selatan. Teori Ayurveda berpendapat bahawa alam semesta ini terdiri daripada 4 elemen yang juga diakui oleh orang-orang Yunani kuno, iaitu
bumi, air, api dan udara ditambah elemen yang kelima iaitu ether. Susunan unsur-unsur tersebut di dalam badan mewakili mikrosom alam semesta. Tubuh manusia juga mempunyai 3 unsur humor ataupun dasyas yang terdiri daripada kahak atau lendir, dan empedu dan angin atau kembung perut. Kesihatan yang baik wujud apabila 3 dasyas berada di dalam keseimbangan. Kesihatan tidak dapat dilihat apabila satu atau lebih dasyas tidak berfungsi dengan baik. Proses juga dikaitkan dengan usia dan musim. Kahak dengan usia muda, musim tumbuh, empedu dengan usia pertengahan dan musim hujan, manakala angin atau kembung perut itu dikaitkan dengan usia tua, cuaca sejuk dan kering. Kerajaan Sri Lanka sebenarnya mengiktiraf perubatan Ayurveda ini sama ada dengan perubatan barat dalam segala hal. Seterusnya adalah perubatan tradisional Cina. Perubatan tradisional Cina dipercayai mewakili kawalan pusat kosmologi Cina atau kekuatan Yin dan Yang. Yang adalah interaksi berterusan terletak di sebalik semua fenomena semula jadi termasuk fungsi tubuh manusia. Yang mewakili semua unsur baik dan positif seperti syurga, matahari, api, panas, kering, cahaya, prinsip lelaki, luaran, sisi yang baik, kehidupan, tinggi, mulia, baik, indah, kebajikan, ketertiban, kegembiraan dan kekayaan. Yin pula mewakili yang sebaliknya iaitu bumi, bulan, air, sejuk, kelembapan, kegelapan, prinsip wanita, pedalaman, sisi yang buruk, kematian, rendah, tercela, buruk, jelek, maksiat, kebingungan dan kemiskinan. Kelebihan yang berlebihan akan menyebabkan demam kerana panasnya yang berlebihan. Kewujudan yin yang melampau akan menyebabkan munculnya penyakit yin dan yang. Dan manusia sebenarnya dianggap ada pengaruh positif dan negatif yang digabungkan. Seterusnya adalah perubatan tradisional Afrika. Di dalam budaya Afrika, terdapat gangguan hubungan sosial, roh, kekuatan gaib dan juga keracunan sengaja. Dalam proses penyembuhan, nenek moyang yang mati ini dia ada peranan dia sendiri. Kalau puak Igbo dan juga Yoruba di Nigeria, dia percaya bahawa ada penjelmaan semula iaitu kanak-kanak dan juga dewasa yang cacat mental ini akan dianggap dimiliki oleh roh dan mereka ni akan mendewakan. Puak ni akan mendewakan kanak-kanak dan dewasa yang ada cacat mental. Kalau suku Igbo Nigeria, tingkah laku kanak-kanak yang unik ini dia dianggap sebagai satu penjelmaan individu yang tidak akan hidup lama di bumi dan mereka ni akan menjelma semula berulang kali untuk menghukum ibu bapa kerana mereka menganggap bahawa ibu bapa ini yang telah melakukan kesalahan. Kalau bagi suku Igbo dia dipanggil sebagai Ong Benje. Kalau suku Yoruba pula akan dipanggil Abiku. Di dalam perubatan tradisional Afrika, mereka ni menggunakan kaedah budaya untuk merawat segala penyakit seperti ramalan, pengesanan, pencegahan dan juga rawatan. Di Asia, Afrika dan juga Amerika Latin, mereka ni menggunakan pendekatan perubatan untuk masalah kesihatan. Tetapi kalau bagi masyarakat yang berada di luar bandar, pendekatan bioperubatan ni adalah tidak sesuai untuk digunakan. Bagi Afrika juga, mereka ni mengabaikan budaya persekitaran yang tidak kira tahap pendidikan dan juga status sosial pada majoritinya adalah penduduk negara yang membangun yang mengikut bahawa penjagaan kesihatan inilah walaupun ada akses kepada bioperubatan. Okey, apa itu kesihatan? WHO menyatakan bahawa mereka mempertimbangkan kesihatan ini adalah dengan faktor psikologi dan juga fizikal
termasuklah peringatan iaitu bukan hanya ketiadaan penyakit, dan definisi tersebut memberi bimbingan kepada saintis dan juga penyediaan dalam penjagaan kesihatan pada masyarakat bukan barat di negara membangun di kawasan luar bandar. Pengetahuan tentang kesihatan, penyakit dan juga rawatannya telah berkembang. Persekitaran ini dia cenderung berorientasi kepada kepercayaan, budaya, tradisional dan juga hubungan sosial. Dalam budaya lain, kekayaan ini akan diukur dengan bilangan anak dalam isi rumah dan kemewahan serta status dalam masyarakat. Boleh juga diukur dengan bilangan isteri kepada suami, kerana suami yang sihat dan kaya dia mampu untuk ada isteri dan juga anak yang ramai. Pada masyarakat barat, bangun pagi dan menyediakan untuk keluarga adalah lebih penting daripada langkah-langkah kesejahteraan yang abstrak, dan kepentingan ini akan diberikan kepada peranan individu dalam masyarakat itu. Contohnya, suami yang sihat dia akan mampu untuk memberi nafkah kepada keluarga, manakala kalau isteri itu tidak mampu untuk memberi zuriat, dia akan dianggap sebagai mungkin isteri itu dirasuk ataupun dikutuk oleh roh jahat. Di kawasan luar bandar, di negara yang membangun, keupayaan untuk bangun pagi dan tampung keluarga ini adalah tidak sesuai, manakala kalau di negara maju adalah sebaliknya, dan ini akan menunjukkan berlaku perbezaan yang relatif di antara kedua-dua tempat. Contohnya, terdapat perbezaan mekanisme, iaitu kalau di barat, rawatan ini akan dilakukan di hospital, manakala kalau di negara membangun, mereka akan menjaga orang yang sakit itu. Kalau bagi puak India Navajo, kesihatan ini dia dikaitkan dengan kebaikan, berkat dan juga keindahan serta perkara positif dalam hidup mereka. Budaya dan sains ini akan beroperasi dengan penekanan yang berbeza di dua dunia. Contohnya macam tadilah sebut tadi, kalau di barat rawatan akan dilakukan di hospital, kalau negara yang membangun pula, mereka ni akan jaga orang yang sakit. Perkhidmatan kesihatan di barat, negara membangun mempunyai ada kemampuan seseorang individu ini untuk memenuhi keperluan tanggungjawab sosial. Daripada segi budaya, ahli keluarga besar ni akan diharapkan dapat menanggung orang yang sakit. Kalau di barat, mereka ni akan menyimpan wang di bank untuk kegunaan masa hadapan. Contohnya kalau sakit, mereka akan gunalah duit tu. Tapi kalau dekat negara yang membangun, mereka tidak akan melakukan seperti itulah. Mereka akan gunakan wang itu untuk keperluan mereka. Contohnya makanan, minuman ataupun tempat tinggal. Okay. Sistem kesihatan meliputi cara atau kaedah bagaimana masyarakat menjaga atau menguruskan orang yang sakit dan mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk merawat pesakit. Ia menunjukkan nilai logik dan berfalsafah tentang ciri penyebab atau punca penyakit atau sistem perubatan yang berkait. Ia juga turut dipengaruhi oleh orientasi ideologi sistem kesihatan masyarakat. Sistem perubatan tersebut yang mempengaruhi banyak keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil oleh peserta. Sistem kesihatan masyarakat meliputi 3 sektor utama, iaitu berikut adalah merupakan sektor utama perubatan, iaitu sektor popular, rakyat dan juga profesional. Sektor terbesar ialah sektor popular, iaitu mewakili sebanyak 75%. Ia mengandungi perkara yang kita lakukan untuk diri sendiri apabila sakit dan perkara yang keluarga kita lakukan untuk kita, jaringan perhubungan dan juga komuniti.
Kebanyakan penjagaan dan rawatan kesihatan berada dalam sektor popular dan juga sebilangan besar perbelanjaan kesihatan adalah dalam sektor ini. Manakala sektor rakyat pula, ia adalah termasuk pakar, bukan profesional, tidak takluk kepada mana-mana organisasi kerajaan, namun sah mengikut cara tertentu dan ada juga pada bentuk tidak sah dalam bentuk penjagaan kesihatan berdasarkan pelbagai kaedah budaya kesihatan rakyat meliputi sedikit tentang praktis profesional dan juga penjagaan popular. Sektor rakyat ini tidak beresin dan kurang dikawal selia. Ia mewakili komponen terbesar dalam servis kesihatan berbanding bayu perubatan dalam kebanyakan masyarakat bukan barat. Ia ditemui dalam kebanyakan komuniti etnik dalam masyarakat barat. Manakala sektor profesional pula, ia adalah termasuk profesion servis kesihatan dan birokrasi yang menjalankan praktis klinikal termasuk terhadap budaya servis kesihatan profesional yang kompleks, termasuk bayu perubatan dan ubatan Ayurvedik di India dan Sri Lanka. Bayu perubatan dan ubat-ubatan tradisional di China atau bayu perubatan chiropraktik, optometri, osteopati dan naturopati di Amerika Syarikat dan juga Kanada. Sistem perubatan adalah sistem perawatan dengan teori penyakit, cara merawat, menjaga dan memulihkan orang yang sakit. Perubatan adalah sistem perubatan yang menggunakan budaya sains yang berlaku di dunia barat. Sistem perubatan lain di dunia barat seperti chiropraktik, naturopati dan osteopati juga mengikuti budaya sains tetapi dengan penafsiran, penekanan dan paradigma yang berbeza. Tidak ada sistem perubatan yang mewakili sistem perawatan kesihatan di mana-mana negara sebenarnya kerana pelanggan dan pesakit dapat memilih sistem perubatan mana yang paling sesuai untuk merawat penyakit mereka. Konflik profesional dan persaingan mungkin timbul di antara sistem perubatan yang berbeza, terutama dari segi sektor profesional dan juga rakyat. Terutama ketika kita berusaha untuk mengganti satu sistem kepercayaan dengan sistem kepercayaan lain di negara-negara membangun. Sistem teori perubatan atau penyakit merangkumi kepercayaan mengenai sifat penyakit, penyebab utama penyakit dan juga teknik rawatan yang digunakan oleh perawat yang merawat pesakit. Juga sistem perubatan dan sistem penjagaan kesihatan adalah dua perkara berbeza dan sering disalah anggap sebagai sama antara keduanya walaupun ia adalah perkara yang berbeza. Tingkah laku perubatan individu dan juga kumpulan tidak dapat dilihat selain dari sejarah budaya umum mereka. Berikut adalah merupakan perbezaan antara disease dan juga illness. Disease adalah aspek objektif penyakit yang dapat diukur seperti kuman, patah kaki, barah dan lain-lain yang dapat dikenal pasti, iaitu serangan ke atas tubuh manusia. Seterusnya, illness pula adalah penyakit ditakdirkan secara budaya dan ia mewakili pengalaman penyakit yang berbeza dari budaya ke budaya yang lain. Walaupun bayu perubatan telah berjaya dalam merawat penyakit disease, penyakit iaitu illness ini tidak begitu berjaya. Rawatan keadaan penyakit illness tidak berjaya kerana kurangnya sentuhan manusia dan juga perhatian terhadap persekitaran sosial budaya klien. Perkara paling penting diingat oleh penyembuh tradisional adalah bahawa pesakit perlu mempunyai jaringan hubungan sosial yang luas yang mungkin dapat mempengaruhi proses penyembuhan pesakit. Okey, seterusnya adalah penyembuh dalam masyarakat bukan barat. Kita dapat lihat di sini bahawa penyembuh di semua sistem perubatan memenuhi fungsi perubatan dengan mengenal pasti orang yang sakit dan memisahkan mereka daripada masyarakat yang lebih besar dan mengenakan sekatan dan rawatan yang sewajarnya ke atas mereka. Jadi, terdapat beberapa contoh yang boleh diambil berdasarkan artikel ini, iaitu masyarakat Afrika mereka menggunakan penyembuh tradisional yang memainkan peranan penting dalam masyarakat mereka, kadang-kadang sebagai hakim, penjaga norma budaya, penghibur dan penasihat kepada pemerintah, dan juga mereka juga bertanggungjawab menjadi orang tua yang berpengalaman dalam memberi nasihat kepada masyarakat mereka.
Seterusnya adalah masyarakat Ogoni di Nigeria. Penyakit ditangani pada dasarnya dengan membetulkan keadaan hidup pesakit dan hubungannya dengan orang-orang yang pesakit tersebut sangat prihatin. Penyakit individu ditunjukkan sebagai perhatian utama kepada mereka untuk mereka mengenal pasti penyakit mereka. Seterusnya adalah penyembuh Endebu di Zambia. Mereka memanggil kerabat orang yang sakit tu ke tempat suci mereka, di mana mereka didorong untuk mengaku jika ada perasaan dendam, kecewa, sakit hati, cemburu dan lain-lain yang mungkin mendorong pelakunya kesakitan kepada pesakit tersebut. Dan juga pesakit juga dipujuk untuk mengutarakan nilai permusuhan yang ada di dalam kalangan mereka yang dihadapinya sebelum proses rawatan tu dapat dimulakan bagi menyucikan dan juga mengurangkan rasa sakit kepada pesakit tersebut. Dan mereka percaya jika mereka dapat mengurangkan sikap-sikap dendam ataupun perkara-perkara ini, mereka dapat menyembuhkan sakit daripada pesakit tersebut. Sebagai kesimpulan dan penjelasan kepada rakan-rakan saya sebentar tadi, dapat dilihat bahawa konsep kesihatan, penyakit dan rawatan berbeza dalam kalangan masyarakat barat dan juga bukan barat. Dan sistem perubatan, bioperubatan dan etnoperubatan adalah bergantung kepada persekitaran budaya dan juga penerimaan masyarakat. Pesakit ataupun klien memilih sistem perubatan bergantung kepada kepercayaan budaya, ketersediaan dan juga jangkaan mereka terhadap sesuatu sistem perubatan tersebut. Ia juga memerlukan kepada kolaborasi, penerimaan dan perkongsian antara kedua-dua sistem perubatan dalam kebudayaan komuniti. Dan dalam kebanyakan negara membangun, konsep ataupun definisi kesihatan, penyakit dan rawatan tidak lengkap tanpa adanya pertembungan budaya.